Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua player-player Facebook Finas Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kerana sekali lagi anda tune in kepada Facebook setiap hari Sabtu jam 9 malam dalam Spotlight Tanpa Prejudis. Dan saya juga nak ucapkan hai kepada semua penonton-penonton TVS. Seperti biasa kita akan bersiaran selama 1 jam hari ini. Kita ada banyak topik-topik yang panas. Tapi hari ini saya rasa panasnya lain macam lagi. Dan tentunya kepada anda jangan lupa untuk komen, share dan juga like live ini. Supaya rakan-rakan anda di luar sana dapat orang kata sedikit sebanyak belajar daripada kita punya perbincangan hari ini. Tentunya perbincangan kita tentang industri kreatif dan hala tuju kita hari ini nak bercakap pasal kalau minggu lepas kita ada 3 orang lelaki, kita ada 3 orang wanita hari ini. Tapi sebelum kita berkenalan dengan mereka, apa kata kita tengok topik kita minggu ini. Jom saksikan. Tun Fatimah arahan Allahyarham Saleh Ghani pada 1962 yang diinspirasi daripada sosok pejuang wanita Melayu pada zaman Kesultanan Melaka yang wataknya dihidupkan oleh Datuk Mariam Menado untuk filem terbitan Cathay Chris itu adalah antara naskah klasik yang mengangkat martabat wanita di layar perak. Atau watak ikonik Perisai Saadia sebagai ejen bernama Nora Zain lebih memenuhi cita rasa. Industri perfilman yang berdepan kesuraman pada tahun 70-an, antaranya ekoran persaingan dengan TV, bangkit pada tahun 80-an dengan watak wanitanya yang heroik melalui adaptasi novel sastra karya sastrawan negara Datuk Shah Nun Ahmad iaitu Ranjau Sepanjang Jalan. Dia Ibuku dan Bila Hati Telah Retak meneruskan pemerkasaan watak wanita di skrin pada era itu, disusuli karakter mengagumkan seperti yang diberikan melalui Jodol Jasmine dan Sufe Sofia. Industri pada 90-an dirancakkan antaranya dengan garapan Datin Paduka Syuhaimi Baba yang turut meniup semangat kental pada karakter wanitanya seperti dalam Selubung, Ringgit Kasorga dan Layar Lara. Kecuali beberapa karakter menonjol seperti dalam Embun, Gol dan Gincu, Sepet atau Kaishi dan Laila dan lebih baru Adi Wiraku, Roh dan Motif yang dihasilkan pembikin muda, mengapa wanita pada milenium ini sekadar tempelan dan lebih buruk hanya objek eksploitasi? Sejauh mana harga diri wanita perlu dibiar berterusan dihenyak? Maruah atau lemah, di mana wanita di skrin? Itu dia, maruah atau lemah di mana wanita di skrin. Macam tadi kita dah kongsikan kepada anda antara filem-filem yang telah pun dihasilkan mengangkat martabat wanita, memperkasakan wanita. Tapi sekarang ni alih-alih sejak kebelakangan ini wanita dilihat sebagai objek ataupun kaum yang lemah, yang seling ditindas, yang sentiasa menjadi mangsa keadaan, rogol, pukul, aniaya dan sebagainya. Itu yang cuba kita bincangkan pada hari. Kemanakah hala tuju ataupun posisi wanita di dalam karya-karya seni kita? Adakah maruah ataupun mangsa? Itu yang kita akan bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Macam saya katakan tadi, kalau minggu lepas kita ada 3 orang jejaka, kali ini 3 orang wanita akan menemani saya hari ini. Seorang secara maya dan 2 kita akan jemput ke studio. Nak tahu siapa yang akan bersama dengan kita? Apa kata kita berkenalan dengan mereka? Yalah, Faizal masa sekolah jahat juga tu dulu. Ini pengarah drama ni. Lan Mas Ayu. Baik aku cak maju. Kalau kau mengadu, siap kau. Ya, dia orang selesaikan masalah dia orang sendiri. Itu sebagai proses pembelajaran sebagai suami isteri. Oh? Latihan. Oh, okey. Kalau bosan apa-apa aku boleh buat. Aku memang hidup dalam ni. Semua salah Wil. Kalau Wila tak tegas, Wadi tak hilang. Lagi kat sini. Mana kau dapat pisau tu? Kan aku dah cakap tak ada siapa. Jangan tipu aku! Polis omong so katapatan nogi itapan.
Itu dia wanita-wanita yang hebat berada di sebelah saya, yang independen, yang berdiri di atas kaki sendiri, dan yang kata kalau bagi apa saja watak memang dapat dijayakan dengan baik. Kita ucapkan selamat datang kepada Farah Ahmad. Apa khabar? Dan juga dekat sebelah kanan saya, Raja Azmi, seorang pengarah penerbit yang sangat disegani. Okey, sebenarnya topik kita hari ini menjurus kepada wanita kita, maruah versus lemah. Okey, dan di mana kita sering, macam saya katakan tadi kita dah tengok dekat BT, antara filem-filem yang dihasilkan sebelum ini mengangkat ataupun memperkasakan wanita. Tapi sejak kebelakangan ini maruah wanita tu seperti dicampak-campak dan orang kata perkotak-katikkan di dalam filem ataupun drama. Jadi mungkin siapa nak mula dulu, Farah ataupun Kak Raja? Kita hormat dulu kepada yang senior. Sebenarnya, setuju tak? Setuju ke? Tak, sebenarnya Kak Mi, sebut Kak Mi je lah. Kak Mi ni pun confused juga dengan tajuk ni, isu ni. Yang mana mengatakan bahawa wanita ini sentiasa diperkotak-katikkan. Mungkin di dalam apa, drama atau filem saja. Tapi dalam realiti kehidupan rasanya tak kot. Dalam realiti kehidupan tidak. Itu yang kita cuba bincangkan hari ini, di mana di dalam filem ataupun karya-karya seni kita, wanita seringkali ditonjolkan sebegitu rupa menjadi mangsa keadaan, dibenci mak mertua, sentiasa orang kata semakin, orang kata maruah itu makin lama semakin ke bawah, semua menurun macam tu. Bersetuju ataupun tak? Pada Farah, kalau nak ikut sejak azali, kita punya kedudukan kaum Hawa memang adalah kaum yang lemah. Betul. Dan saya cakap betul pula. Saya tak berbetulkan. Tertulis. Betul. Dah memang dah tertulis. Jangan risau, dia memang dah tertulis, tak apa. Tetapi kita balik kepada konteks sebelum Hawa ada Adam, iaitu kawan lelaki yang menjadi nakhoda sesuatu cerita. Okey, bukan cerita di dalam drama ke filem, tapi dari dalam kehidupan. Kalau diorang kata kebanyakan cerita wanita, especially di Malaysia, banyak diperkotak-katikkan, dia berbalik kepada pelakon, pengarah. Pelakon dan pengarah juga. Bagaimana kita nak mewarnakan watak yang orang nampak lemah itu, sebenarnya di akhir penceritaan, benda tu dia twist balik. Di dalam kelemahan seseorang wanita itu ada kekuatan. Kat situ. Kita jangan orang kata direct translation. Let's say lah watak dia seorang pelacur, minta maaf. Tetapi kita kena tengok dari segi, dia ada banyak segi, 360 ya. Sekarang kita nampak pelacur tu sangat jahat. Tapi dia berbalik pada skrip dengan olahan pengarah itu, macam mana dia nak visualkan pelacur yang jahat yang orang nampak caci ni, tapi di dalam penceritaan dia ada segi dia sangat kuat. Dia buat itu kerana apa? Dia berbalik kepada kita punya pemahaman. Kita tidak bolehlah direct ni pelacur ni. No. Di sebalik watak itu orang kata ada message yang cuba disampaikan. Okey, Kak Mi, bermula dengan filem-filem di luar kotak yang mendapat pujian pengkritik-pengkritik filem kita macam Black Widow, Haru Biru dan sebagainya. Kak Mi dilihat sebagai seseorang pengarah, seorang produser yang mengangkat isu-isu nafsu, kekuatan, kenakalan yang kadang-kadang menyentuh sensitiviti sesetengah pihak. Kita hidup sebagai manusia ni lah. Tak kira lelaki ke perempuan. Kalau sensitiviti kita tak boleh disentuh, baik tak payah jadi orang lah. Macam tu. Pada pandangan kami. Itu yang kami cuba ketengahkan dalam filem-filem kami. Sama ada kita dalam cerita-cerita itu kita, kalau segalanya mesti sensitif. Oh tak boleh itu, tak boleh ni. Jadi apa yang tak sensitifnya? Tapi sensitif tu sebenarnya bagus untuk bagi kita minda kita ni terbuka sambil apa orang kata memikirkan. Di situ bila ada sesuatu cerita atau filem drama, pengarah atau penulis jentik isu-isu sensitif tu, secara tidak langsung dia akan membuatkan kita berbual pasal tu. Maknanya kembalikan balik apresiasi seni, sebab apresiasi seni itu bagus untuk dalam seni ni, kerana dia bila kita berbual balik, kita memperbincangkan, orang kata debate pasal tu, secara tak langsung kita akan sedar di manakah nilai-nilai murni yang ada dalam satu cerita yang orang kata very sensitif. Jadi Kak Mi, macam berbalik kepada Kak Mi rasa Kak Mi ni macam setuju tak bila digelar feminisme yang mengangkat cerita-cerita dalam kain contohnya? Setuju? Setuju? Ya. And you don't mind? I don't mind. Ya, Because benda tu kena, tapi of course kita bukan menonjolkannya dengan cara porno. Tapi cara kehidupan sebenar kan. Dalam kain itu,
sesuatu yang harus kita sedar dan kita tahu kelemahan dia kat mana, kekuatan pun dari dalam kain juga. Kalau you talk about wanita, kekuatan wanita dari dalam kain. Betul. Kenapa agaknya kalau kita tanyakan Kak Mi pilih subjek yang orang kata realisme ni, sedangkan ada banyak lagi subjek-subjek yang boleh mengangkat ataupun memperkasakan wanita? Lebih banyak lagi, maksudnya Macam sedangkan ada subjek-subjek yang macam mengangkat wanita selain daripada orang kata sebab benda-benda ni real, benda-benda ni terjadi dan benda-benda ni seperti dilihat merendahkan maruah wanita. Itu yang masalahnya, asal isu dalam kain, isu tu je kononnya merendahkan maruah. Simbol seks Simbol kan? seks je maruah. Berbalik kepada isu maruah ni, sebenarnya apa maruah manusia? Kita sebagai manusia, di mana letaknya maruah kita kena tahu. Itu dulu. Bukan asal isu dalam kain, isu merendahkan, isu maki hamun, isu yang negatif-negatif je dikatakan merendahkan maruah. Tak juga. Tidak, sebenarnya bukan. Bukan. Yang sebenarnya kalau manusia semua sedar bahawa agama ada maruah. Bukan kami nak jadi ustazah bercakap pasal agama kan. Tapi kalau kita semua sedar di mana letaknya maruah Islam, maruah seorang Islam. Jadi kita semua akan bermaruah lah. Betul. Okey, Farah pula dilihat antara yang berani menjadi pilihan pengarah, penerbit untuk memainkan watak-watak yang orang kata daring. Daring. Daring kan. Jadi betul. Jadi seimbanglah antara orang kata Contoh daring bakat. tu yang mana? Macam mana saya nak cakap pun susah sebenarnya. Watak-watak yang orang kata yang tertekan. Sangat berat. Berat, menderita. Watak tu susah nak bawa loh, tapi Kak Mi tengok you bawa senang. Tu dia Kak Mi dah kata. Nampak macam senang je you bawa kan. Betul. Tapi soalan dia tadi apa? Dia macam bukan semua boleh bawakan watak tu dengan berjaya. Wataknya watak yang kata wanita yang berat itu dibawakan dibawakan dengan baik oleh Farah. Okey. Dia macam ni wanita, dia di dalam hierarki kekeluargaan. Dia pembantu kepada ketua keluarga. Betul. Di mana kalau perempuan tu contoh mak ke apa kan, tidak kuat, dia tidak akan jadi pembantu. Orang kanan bagi ketua, seseorang ketua kena kuat. Dia kena hadapi macam mana pun, orang kata dia simpan dalam. Tapi dia make sure benda tu akan selesai. Macam mana dia selesai, itu cara dia. Dia memang orang kata very protective. Kan kalau kita as a mom kan, anak kita salah ke betul, kita tetap akan defend anak kita. Orang lain nak tegur, tak payah. Ini anak aku, biar aku yang tegur. Aku tahu macam mana nak tegur anak aku. Aku nak pukul ke apa ke, biar aku yang pukul. Jangan engkau yang pukul. Sebab aku pukul dengan perasaan seorang ibu, pukul anak bukan pukul sahaja sampai nak membunuh. Pukul dia perasaan sayang dia sebagai pengajaran. Yes, pandai. Itu yang membawakan saya kepada soalan seterusnya. Orang yang macam Farah ni kurang. Maksudnya dah kurang dah wanita-wanita yang boleh membawakan watak yang kuat, watak seorang yang orang kata strong. Banyak-banyak wanita dipotretkan sebagai lembut, lemah dan sebagainya. Kurangnya wanita-wanita boleh bawa watak strong tu yang menyebabkan banyak sekarang filem-filem naskah-naskah yang dihasilkan menjurus kepada kelemahan, bukan kekuatan. Setuju atau tak? Saya kurang setuju. Kami pun kurang setuju. Saya kurang setuju sebab bagi saya seorang pelakon wanita, kita kena tahu mainkan watak kita. Kalau watak kita lemah kan, di graf setiap pelakon, lakonan dia kena ada graf. Di mana dia kena tunjuk kekuatan dia, kat mana dia tunjuk lemah dia dan lemah dia kerana apa. Dia bukan simply tiba-tiba wujud dekat watak cerita dia terus lemah. Tidak. Dia kena ada punca. Dia kena ada punca. Kat situ saya rasa seorang pelakon berbalik kepada kena buat homework. Dia macam mana? Kena ada graf lah macam Farah cakap tadi. Dia kena buat homework. Kalau macam let's say lah, saya ada satu watak nama Julie. Julie ni memang perempuan yang lemah. Saya kena kaji. Julie ni kenapa dia lemah? Kat mana kekuatan dia? Di mana saya boleh tunjukkan kalau dalam penceritaan kekuatan kat mana saya nak selitkan dalam karakter tu. Dia kena ada. Supaya bila orang tu dapat bila orang cakap nak jadi pelakon ni best, senang. Pada saya jadi seorang pelakon sangat susah kerana bila saya dapat watak yang negatif, macam yang lemah tu, macam mana saya nak divertkan benda tu bila di penonton tengok dia nampak kuat.
Oh. It's not easy kan? Betul. Kadang-kadang kita macam pecah kepala. Kat mana? Alamak. Apa watak ni logik macam ni? Kenapa kena? Kalau aku as a reality, aku cannot do like this. Tapi kita kena ingat batas kita itu watak. Ya. Nak tak nak kita kena cari. Kita kena cari warna dia kat Okey. mana. Kita akan tanya soalan yang sama kepada Kak Mi sebentar lagi. Tapi sekarang ni kita nak bawa anda semua penonton-penonton nak tengok watak wanita yang sering dipaparkan dalam filem. Itu kita saksikan. Aku mesti cuba tu. Bendang. Diadaptasi daripada novel sastra Profesor Emeritus Datuk Dr. Shanun Ahmad, Ranjau Sepanjang Jalan yang ke layar pada 1983 bersama Semangat Jiha, isteri petani miskin lakonan Datuk Sarima Ahmad kekal sebagai naskah dikagumi yang dilihat mengangkat martabat wanita. Diarahkan Datuk Jamil Sulong yang juga penulis lakon layarnya, naskah yang membicarakan tentang citra Islam dan Melayu itu turut memperlihatkan kecenderungan pembikin filem pada era 80-an dan 90-an menghasilkan karya bermutu yang memperjuang serta memperkasakan kaum hawa. Filem pada era itu dilihat menonjolkan keperwiraan dan kekuatan wanita termasuk dengan watak perubahan misalnya Rubiah Suparman dalam Bila Hati Telah Retak dan Oji Ahmad Daud dalam Puteri. Pada 1990, fenomena meraih kekaguman menerusi watak lakonan Ramona Rahman sebelum Hafsah Hassan dan Adibah Amin menulis lakon layar Hati Bukan Kristal yang memberikan Erma Fatimah trofi pelakon wanita terbaik pada Festival Filem Malaysia ke-9. Perempuan Melayu Terakhir tulisan Hishamuddin Rais menutup era 90-an dengan mengangkat wanitanya menerusi watak Mustika lakonan Vadida Imran seraya memberikan Erma pengiktirafan pada Festival Filem Antarabangsa Pyongyang ke-7 sebagai pengarah terbaik. Kamu dah mula rasa hilang hormat pada saya. Ya, kita kembali dalam Spotlight Tanpa Prejudis bersama saya Awal Asyari dan juga tetamu-tetamu kita Kak Raja Azmi dan juga Farah di studio hari ini. Dan saya juga nak ucapkan selamat datang kepada tetamu virtual saya. Oh, ini dia perempuan wanita Melayu terakhir sering digelar sampai ke hari ini. Beliau merupakan seorang pensyarah, sarjana kreatif Fakulti Filem, Teater dan juga Animasi FITA UiTM. Kita ucapkan selamat datang kepada Vanida Imran. Apa khabar Kak Vi? Kak Bi boleh dengar kita tak? Kak Bi boleh dengar. Okey, kita hari ini kita belum dapat dengar lagi suara Kak Bi. Saya Okey. Sekarang dengar tak? Sekarang dengar. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Saya sangat teruja dijemput untuk program malam ni bersama dengan kakak saya Raja Azmi dan juga my very good friend Farah Ahmad. Ya, dan hari ini kita pun teruja ada Kak Bi. Kak Bi, kita nak cerita teruslah straight to the point. Peranan ataupun watak wanita dalam filem yang kalau dulu diangkat tinggi tapi sekarang ni seperti ini bukan kata research ke apalah, tapi kita lihat sekarang ini sering dilihat sebagai lemah. Kak Bi setuju ke Kak Bi? Lemah tu daripada konteks bagaimana tu Macam sekarang ni kan kita sering disajikan dengan cerita wanita menjadi mangsa, rogol, pukul, dibenci mak mertua, lemah dan sebagainya. Jadi watak-watak tu secara tak langsung menunjukkan atau memberikan simbolik yang wanita ni sebenarnya kaum yang lemah. Dah lama tak ada filem-filem yang menaikkan taraf wanita besi, wanita kuat, wanita adiwira dan sebagainya. Okey, bab kata Farah tadi, walaupun dia mendapat watak seorang wanita yang lemah, dalam kelemahan itu pasti ada kekuatan dia, bagaimana dia watak itu nak mengharungi cabaran dalam hidup dia. So, bagi V, basically dari konteks penceritaan watak wanita, lemah itu subjektif. Mungkin kalau dalam konteks lemah tu maknanya filem itu adalah filem yang orang kata guy movie yang fokusnya kepada watak-watak orang lelaki dan watak-watak wanitanya hanyalah watak-watak sampingan atau watak-watak yang mewarnai yang jadi girlfriend tu je. Ya, mungkin di situ lemah. Tapi kalau dari segi konteks mungkin watak itu adalah seorang yang lemah, tapi ada kekuatan dalam watak-watak itu. Kerana walau macam mana sekalipun platform itu adalah platform untuk memberi suara kepada watak-watak yang ada kalanya orang terlepas pandang. Okey, Vanida Imran antara pelakon-pelakon yang sering
mendapat watak-watak yang strong, yang macam karakter wanita-wanita, tak kisahlah daripada Perempuan Melayu Terakhir, Haki Akhirat, Red Kebaya, Daulat, yang mengikut kata-kata pengkritik mendapat pujian melalui lakonan, melalui naskah. Jadi adakah Vanida Imran seorang yang memilih cuma mahu melakukan yang memperkasakan wanita saja, ataupun memang secara kebetulan dan beruntung tak dapat naskah-naskah macam tu? Saya rasa syukur Alhamdulillah atas rezeki yang diberikan pada saya selama ni. Saya rasa basically rezeki kot, sebab nak kata semasa Perempuan Melayu Terakhir, nak kata memilih, tak juga, sebab saya adalah orang kata pelakon yang terakhir yang dipanggil untuk audition watak tu. Oh. Ya. Kira rezeki lah secara kebetulan dan ianya berhasil. Betul. So semua filem-filem tersebut, Perempuan Melayu Terakhir ke, Red Kebaya ke, Akhirat ke, Daulat, semua saya go through audition. Mungkin dah rezeki lah, nak kata saya memilih pada ketika itu saya tidak ada orang kata belum cukup berpengalaman untuk saya nak memilih. Tapi of course bila kita dapat peluang macam Perempuan Melayu Terakhir dapat peluang, saya tahu pengarah dia adalah Irma Fatimah, seorang pengarah wanita yang sangat-sangat strong. Of course kita sangat teruja untuk bekerja dengan dia sebab kita nak belajar kan. Okey, kalau satu soalan saya nak tanya, Kak Vi kan digelar ikon Perempuan Melayu Terakhir. Tapi kalau orang kata ada offer diberikan kepada Kak Vi memainkan watak-watak yang macam bimbo, lemah, mangsa ni, you rasa you akan terima ke, ataupun you macam akan kaji balik untuk dia nampak strong dan sebagainya? Saya rasa tak ada masalah as long as watak itu ada substance lah. Tak kisah watak tu bimbo ke, pelacur ke, watak lemah ke, orang susah ke. Semua watak tu perlu ada substance-nya, perlu ada backstory-nya. Kenapa watak itu jadi begitu? Walaupun watak itu Wak Imah seorang pelacur sekalipun, apa backstory-nya? Dia tak mungkin cita-cita dia masa kecil aku nak jadi pelacur. Impossible. Pasti ada rentetan dalam hidup dia yang menjadikan dia sebegitu. So benda tu perlu clear lah, baru kita faham emosi, psikologi, perwatakan dia bagaimana yang kita nak bina untuk watak itu. Okey, menarik. Okey, Kak Mi, saya nak tanya kan. Pandangan Kak Mi apabila pengarah-pengarah ataupun sutradara hebat seperti Datin Paduka Suami Baba, Irma Fatimah, Alius Riati dan sebagainya dah macam kurang menghasilkan karya-karya yang orang kata berinspirasikan kekuatan wanita. Okey, sebenarnya Kak Mi tak berapa setuju orang perempuan jadi pengarah filem. Kenapa tu agaknya? Wahai orang perempuan di luar sana, jangan marah ya. Kami tak setuju, maksudnya bukan tak menggalakkan. Kami galakkan. Sebab kami sendiri pernah mengarah satu filem je, kami pernah mengarah. Dan itu satu pengalaman yang sangat dahsyat dan susah bagi kami. Dan kami sebagai seorang wanita, kami rasa kekuatan, bukan kekuatan kepada wanita untuk mengarah sebuah filem. Kenapa tu? Dia, contohnya samalah, macam bukan kekuatan diberi kepada wanita untuk menjadi askar berperang. Contoh, tapi ada ramai yang boleh. Ramai yang... Tapi kami kira je sambut cabaran dari tiga itu. Ya. Maksudnya kami sambut kerana nak mengalami benda tu. Dan baru berani untuk bercakap. Macam sekarang, baru kami berani bercakap dan kami tak mampu untuk mengarah lagi. Okey, Farah pula setuju tak? Nampak macam... Saya setuju. Tak setuju? Wanita boleh sebenarnya? Tak boleh, sebab anak saya tengah belajar dalam bidang filem. Nak lawan, nak apa orang kata bila dia masuk orientasi kan, bila kawan-kawan masuk, ada salah seorang rakan dia. Ada juga student perempuan kat sini, ada ke pengarah wanita? Hello, excuse me, siapa yang mengarah kat rumah? Tell me, wanita okey. Pada Farah, dia berbalik kepada kekuatan ataupun orang kata challenge dirilah. Okey, how you're confident with the naskah. Tak kisah lelaki atau perempuan yang menjadi pengarah cerita itu kena ada knowledge. Dia kena tahu dari segi teknik kelakonan macam mana. So dia prepare diri dia untuk mengarah. Tetapi kena ingat, kita di dalam sebuah cerita yang difilmkan, dia bukan bergerak hanya dengan satu kepala. Okey, it's a teamwork. Wardrobe, makeup, penulis, technical,
even runner also. It's a teamwork. Kalau benda tu berlaku dan bekerjasama as a teamwork, naskah itu akan nampak balance, seimbang. Even pelakon pun, kalau kita emang pelakon pun, kalau kita ada 3 orang kat sini kan, tiba-tiba awal dia cakap pom, kita yang 2 orang nak masuk tak boleh, dia jadi tak seimbang. Dia takkan jadi talk show. Kan baik dia buat monolog seorang-seorang. So sama juga dalam satu cerita, it's a teamwork. Kalau makanan tak sedap pun Teamwork juga. Kita nak berlakon, mesti kita dah makan hamun dah kan. Betul. So dia punya environment, dia punya everything is teamwork. Okey, saya nak tanya Vanida Imran. Vanida pernah mengarah ataupun teringin tak nak mengarah? Rasa-rasa wanita boleh mengarah ke tak? Ataupun setuju ataupun tak setuju dengan Kak Mi punya Sorry Kak Mi, saya tak setuju. Kenapa? Saya setuju dengan Farah Ahmad. Saya pernah mengarah short film lah, menulis dan mengarah short film. Bak kata Farah perlu ada knowledge itu membantu. Sebab tak ada masalah kot kalau seorang wanita itu mempunyai passion yang sangat tinggi sebagai seorang pengarah. Dia boleh visualize, dia boleh menulis, dia ada benda tu dan dia belajar. I don't see it as a problem. Okey, kalau kita tengoklah filem-filem zaman-zaman dulu era 70-an, 80-an kan kita ada Nora Zain contohnya ejen wanita. Lepas tu ada Ranjau Sepanjang Malam. Lepas tu Dia Ibuku. Banyak lagi yang mengangkat wanita ni sebagai idol ataupun adiwira lah boleh dikatakan. Jadi kenapa sekarang ni kurangnya karya-karya yang sebegitu? Saya pun terfikir kenapa? Adakah disebabkan bajet? Mungkin wanita mahal lah maksudnya. Bukanlah, mungkin dia berbalik, saya rasa berbalik kepada bajet kot. Sebab bila nak ambil perempuan itu sebagai adiwira, kita kena ada workshop. Cannot be 1 month, 3 month. Ada ke production nak tanggung kos tu? Itu dia, kena tanyalah pengarah dan producer, ada tak untuk menggambarkan wanita tu sebagai adiwira? Macam Farah cakap tadi, saya setuju, dia kena preparation yang menyeluruh untuk menampakkan seorang wanita itu perkasa, mampu menjadi tunggak kepada filem yang menaikkan mereka sebagai adiwira ni. Itulah maksud kami tadi, untuk seseorang wanita itu menonjol lebih gah daripada kekuatan yang sudah diberi kepada orang lelaki. Dia mesti jadi seorang wanita yang terpilih dan sangat minoriti dalam dunia pun. Susah kita nak jumpa pun satu dunia pun susah kita nak ada pun benda tu dah jadi sejarah kan. Dan jikalau nak difilmkan lah, mungkin masyarakat tahu tak ramai adiwira wanita yang ada. Jadi untuk difilmkan, kami setuju dengan Farah bahawa benda tu akan mengambil banyak kos untuk buat. Tapi kalau kita nak buat, apa salahnya? Tapi bila you soal balik, in reality kat Malaysia ni, siapakah adiwira wanita kita? Ada ke tak? Perlu ke difilmkan? Untuk dijadikan sebagai guide? Reference. Atau kalau benda tu untuk jadikan satu rekaan sahaja cerita, contohnya seperti Wonder Woman, Catwoman. Tapi adakah diorang boleh mengatasi filem-filem seperti Superman, adiwira, superhero yang dah dikuasai oleh lelaki? Jadi perlu ke kita buat filem macam tu? Kalau sebagai producer, kami tak nak. Okey. Sorry. Tak faham, saya tahu. Sebab bila seorang penerbit lah kan, dia tak nak dia kena memikirkan dari segi nilai bisnes, melainkan passion. Betul. Dan itu sekarang budak-budak indie lah, siapa yang adalah beberapa yang producer yang memang sanggup buat kerana dia hasil tu dia orang kata dia punya very passionate lah. Dia very passionate about dia punya work and dia nak orang kata sebagai satu bahan rujukan yang aku boleh buat dengan yang ini untuk dikongsikan. Tapi berapa ramai pula produser yang macam tu kan. Itu kita akan kaji dulu. Tapi sekarang ni kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan saksikan VT yang kita sediakan untuk anda dan kita akan kembali selepas ini dalam Spotlight.
Saya nampak satu perkembangan tentang penceritaan wanita di dalam filem-filem tempatan agak mengganggu saya. Dan apabila sebuah filem menceritakan tentang seorang wanita yang teraniaya, untuk nak mengangkat diri dia perlu merayu, saya agak terganggu. Saya tak marah, tapi subjek itu sedikit mengganggu saya. Saya menggunakan kesempatan depres saya terhadap filem itu dengan menerbitkan sebuah filem berjudul Azura. I don't really like buat perempuan yang teraniaya. But kalau teraniaya pun dia akan fight back. Kalau yang tengok cerita Ayla, whether subtly atau tak, betul. Tapi sekarang kalau you talking about movies, memanglah movies yang boleh jual is hero. Hero tu yang jadi hero. Perempuan selalu jadi damsel in distress. So dia slowly akan change. Movie that is woman theme memang susah. And we know that. And kalau tengok filem-filem kita yang box office is always male-centric punya cerita. From Munafik, Pascal, Polis Evo. Kalau woman punya, bukan I kata tak boleh, tapi boleh cuba. Can work, but again, it needs a lot of education because kita kena tahu movie goers kita kebanyakan lelaki. We have more male movie goers than female. Somebody kena start lah. Tapi kita ada je pelakon yang boleh buat cerita-cerita macam dia, woman as the main. Tapi again, bila when a woman comes to like, kita punya industry is not so mature enough yang macam drama-drama yang drama berat yang can go. Kita kembali lagi dalam Spotlight bertemankan Raja Azmi dan juga Farah Ahmad hari ini. Dan kita juga ada Vanida Imran secara maya hari ini membincangkan tentang isu posisi wanita dalam karya-karya filem ataupun drama kita. Okey Kak Vi, macam bila borak dengan Vanida Imran tadi, borak dengan Farah juga, saya dapat lihat yang cara wanita menunjukkan yang mereka ini sebenarnya kuat adalah melalui karya. Itu apabila tak kisahlah watak apa yang diberikan, lemah ke, macam Kak Vi cakap pelacur ke apa ke, tetapi sebenarnya mesej yang nak disampaikan apabila ada spin dekat situ yang menunjukkan mereka ni kuat. Adakah itu cara macam mana wanita-wanita persepsi wanita tentang kekuatan mereka di dalam sesebuah karya? Di mana mereka dapat memberikan sesuatu, orang kata pusingan 360 darjah kepada watak itu. Ya, betul. Rasa betul. Tanya saya kawan. Ya. Mungkin ingatkan Farah dulu. Adakah itu yang dimaksudkan, kekuatan wanita tu apabila dapat mengubah 360 darjah posisi daripada lemah kepada kuat melalui naskah? Oh, tak juga. It all depends pada naskah itu dan bagaimana watak itu ditulis. Sebab tu tadi saya cakap kita kena tengok jugalah sebelum kita terima watak itu, watak itu bagaimana sebenarnya, untuk kita nak melakonkan watak tu. Kalau watak tu tak ada substance, then susah kalau kita nak turning sebab kata Michael Ang tadi kan dalam short cerita tadi tu, most of the films are male centric kan. So ada kalanya watak-watak wanita yang tulis hanya sampingan sahaja, tak ada apa pun yang kalau kita nak try untuk 360 turningkan watak tu pun tidak memberi apa-apa kesan. Okey, bagi Farah pula. Adakah itu bersetuju dengan Kak Vi ataupun Farah ada macam pendirian Farah di mana dalam kelemahan ni sebenarnya ada kekuatan? Saya setuju dengan Kak Vi. Dia depends on the watak, depends on cerita. Dia tidak simply kita boleh turn benda tu. Dia lari pula cerita kan. So benda itu berbalik kepada analisis karakter. Kalau sekiranya watak itu memang menunjukkan, tapi dia berbalik pada macam itulah saya cakap. Setiap watak yang lemah tu kena ada kekuatan. Dia tidak semestinya kita kena turning kita punya karakter terus. Tapi mungkin dengan orang kata, contoh mak kita lah. Kan? Kalau bapa dia pergi pun dia tak akan tiba-tiba ada setengah mak yang tahan. Itu kekuatan dia tau. Itu kekuatan. Kalau let's say lah bapa dia pergi, lepas tu dia menangis pun. Tapi di waktu dia seorang diri, dia diam. Itu kekuatan dia. Yang di mana dalam visual TV ke apa, nak tak nak kita kena tunjukkanlah. Kita kena pandai main. Kita kena pandai main di mana kekuatan yang kita nak tunjuk. Sebenarnya very subjektif lah kekuatan wanita ni. Very subjektif, of course. Okey. Saya dah mula faham sebagai seorang lelaki. Sebab perempuan mengikut azalinya, lelaki memang straightforward. Perempuan ni dia banyak drama, banyak. Walaupun cerita 60 tahun yang lepas pun, dia takkan hilang. Dia kompres je. Once lelaki tik petak, dia terkeluar. Dia pop up balik. Ketawa besar tu. Dia akan pop up balik. Betul ke tu? 60 tahun lepas pun masih ada lagi? Dia kompres Kak Vi, bak kata Farah. Sekali dia cuit salah-salah, dia meletup.
Itu memang orang kata kajian dari segi memori wanita dengan lelaki dia lain. Wanita dia tidak akan lupa. Dia kompres dia. Okey, saya nak tanya daripada segi pengarahan lah kan. Apabila kita, betul ke atau tidak, bila kita bagi lelaki sebagai pengarah ataupun penerbit karya-karya ni, mereka senang untuk mengeksploitasi posisi wanita tu sebabkan gender lah, sebabkan saya lelaki, saya nak portraykan wanita macam ni, tak apalah sebab dia orang wanita. Tapi bukan lelaki yang macam tu. Adakah disebabkan itu? Ya, betul. Kak Mi rasa betul sebab memang lelaki ni dicipta mata dia memang untuk memuja wanita. Melihat, menonton kecantikan wanita itu selalunya ada kepada mata lelaki lebih kuat kepada wanita sendiri untuk menonton tentang wanita. Dan apabila lelaki, diorang pula ada satu kelebihan untuk menonton lelaki itu sendiri. Macam wanita, sentiasa kita kalau pandang lelaki je, okey, kita tak banyak ke arah cantik dia. Tapi kita banyak ke arah energetik dia, kekuatan dia dari segi financial dia. Dari segi dia panggil perwatakan dia yang sebagai pemimpin. Itu wanita. Tapi lelaki lebih kepada the beauty. So that's why it's better pengarah lelaki. Okey, itu pendapat Kak Mi. Nak tanya Kak Vi pula. Kak Vi, apakah pendapat ataupun prinsip Kak Vi kan dalam isu-isu wanita dari segi perspektif pembikin lelaki, macam contohnya filem Perempuan Isteri Dan, Anak Halal, Jalang, Fenomena, Panas, berbanding sentuhan wanita sendiri dalam filem? Saya rasa kadang-kadang wanita, apa yang Kak Mi cakap tu pun betul, tapi all depends kepada pengarah itulah. Ada juga pengarah wanita yang orang kata appreciate dan suka tentang kecantikan pelakonnya. Jadi dia akan pastikan yang benda yang keluar itu, sebab mungkin watak itu adalah sesuatu yang dia gambarkan tentang bila dia menulis. So dia dah nampak, so dia nak kena pastikan yang kecantikan wanita itu begitu. Sebab saya rasa kalau saya diberi peluang untuk mengarah pun, saya akan pastikan yang saya sayang pelakon wanita saya dan saya nak dia sentiasa cantik mengikut watak yang ditulis lah, of course. So kita akan pastikan kita akan menutupi apa saja kecacatan yang ada lah. Dia macam ni lah, kalau kita ambil gambar kan, kalau kita ambil gambar pakai phone, kalau kita suruh orang lelaki ambil gambar, dia asal cantik dia snap. Tapi kalau kita suruh kawan-kawan perempuan kita, dia akan pastikan kita nampak slim, angle kena betul. Dia macam memperkasakan wanita lain lah sebenarnya. Lifting each other kan. Okey, Kak Vi sebagai pelakon, pensyarah, penonton dan juga ibu kan, mengapa agaknya maruah wanita dan juga karya yang mengangkat cerita wanita ni penting dalam masyarakat kita? Sangat-sangat penting sebab especially zaman sekarang, zaman teknologi di mana anak-anak zaman sekarang lebih mudah untuk mendapat maklumat apa saja, tip of their finger. Banyak platform online yang ada untuk mereka mendapat cerita yang macam-macam. Knowledge diorang even more daripada zaman kita pada usia mereka. So dan bila terjadinya begitu, orang kata clash of pertemuan budaya, culture shock, ada mostly yang memikirkan apa yang diorang lihat di social media, budaya barat, itu yang lebih in, yang lebih cool. That's how it's supposed to be. So di situ bukan saja ibu bapa, I rasa semualah dia memainkan peranan bagaimana kita pula menjaga peradaban anak-anak kita mengikut culture kita. Daripada konteks women empowerment pula, memperkasakan wanita, anak-anak ini mereka mempunyai pandangan yang lebih, orang kata lebih open, diorang lebih, pemikiran diorang jauh lebih baik daripada zaman-zaman kita dulu. So diorang punya knowledge pun diorang macam info sekarang. So even more so, kita
kalau for example lah my daughter, if I cakap zaman ibu dulu ni, dia orang cakap that's your time, ibu. My time is different. Zaman dah berbeza, kata mereka. Okey. Jadi itu je Kak Bi. Saya rasa maafkan kita lah sebab kita punya rancangan pun kejap. Tapi apa pun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Vanida Imran kerana sudi bersama kita, orang kata bertukar-tukar, berkongsi buah fikiran, dan kita sama-sama orang kata menaikkan industri perfilman kita sebagai banyak lagi karya-karya yang mengangkat wanita yang dapat ditonjolkan kepada generasi akan datang. Thank you so much. Terima kasih Kak Avi, terima kasih. Thank you juga. Thank you kepada Spotlight kerana menjemput. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Okey, dan kepada anda, kita akan berehat seketika, dan sambil-sambil tu saya nak bagi tahu kepada anda apakah yang ditawarkan. Dengan kita ada Dana daripada Finas ni. Jom kita sama-sama tengok dan kita kembali selepas ini dalam Spotlight. Pembabitan wanita di kerusi pengarahan semenjak laluannya dibuka oleh Allahyarham Datin Saadiah menerusi filem Ceritaku Ceritamu pada 1979 harus diakui telah merembeskan warna pada cabang yang sekian lama didominasi oleh lelaki. Dilihat merapati jurang gender, pembikin wanita memberikan persaingan dengan idea menarik yang membolehkan mereka meraih dana atau insentif disediakan kerajaan menerusi Finas, antaranya Barbarian Invasion arahan Tan Chui Mui yang baru ini merangkul trofi juri Grand Prix pada Festival Filem Antarabangsa Shanghai. Juga pula Naivu arahan Shalini Balasundram antara karya yang dilihat membuka jalan buat perkembangan filem Tamil tempatan di peringkat antarabangsa selain garapan pengarah berpengalaman Datin Paduka Syuhaimi Baba menerusi Tanda Putra dan Embun oleh Erma Fatima. Festival Filem Malaysia atau FFM seawal penganjurannya turut menyaksikan kekuatan wanita sebagai tunjang utama cerita meraih trofi filem terbaik, antaranya Dia Ibuku pada FFM 2 lakonan Datuk Sarima Ahmad yang turut memberikan lakonan mantapnya melalui Ranjau Sepanjang Jalan pada FFM 4. Juga meraih pengiktirafan ialah Sufe Sofia pada FFM 6 dan Sayang Salma pada FFM 12 selain naskah garapan Allahyarhamah Yasmin Ahmad yang mengangkat martabat wanita menerusi Sepet dan Gubra masing-masing pada FFM 18 dan FFM 19. Ya, Spotlight kembali lagi membincangkan tentang isu mangsa ataupun maruah posisi wanita dalam filem. Saya nak tanya kepada Farah lah. Farah, antara maruah dan juga rezeki, yang mana satu pilihan Farah untuk terima sesuatu karya tu? Antara maruah ataupun rezeki. Contohnya rezeki tu datang, tapi karya tu karya yang seperti memijak-mijak peranan ataupun maruah wanita tu. Okey. Saya akan ambil rezeki. Kerana bila saya ambil rezeki itu, dekat situ tidak berhenti di situ saja. Kalau Tuhan bagi ni air, rezeki saya dah depan mata dah ni. Tapi macam mana saya nak buka? Saya kena tahu macam mana nak buka, macam mana saya nak minum, pakai straw ke apa. Sama juga, bila rezeki itu sampai, watak cerita, cerita dia sekian sini, kita ada waktu lagi untuk berbincang dengan pengarah. Let's say lah ada scene yang orang kata benda tu sangat isu panas. Betul. Okey? Saya akan berbincang dengan pengarah, tanya bagaimanakah dia nak buat scene itu. Adakah logik, adakah sesuai dengan zaman sekarang, dengan budaya kita. Okey, sebab kita memandang seni itu sangat luas. Okey, tidak ada batasnya. So, kreativiti kita pun tidaklah ada batas. Betul. Why kita nak direct translation? Kalau scene tu macam tu, or let's say lah bunuh diri, saya kena gantung diri. Tidak. Okay, kita ada banyak cara. Betul. Macam contoh paling saya suka yang saya kata melekat kat otak saya adalah Train to Busan bila bapak dia dah kena pasal zombie tu. Nak matikan adalah dengan cara dia kena bunuh diri dia. Tapi pengarah tidak portray bapak dia bunuh diri depan anak. Shadow saja.
Sudah menunjukkan benda tu bapak dia dah tak ada. Cara lah. Kreativiti kita. Kreativiti. Selalu orang kata, alah kita tak boleh lah buat cerita ni kat sini sebab Malaysia tak up to date. Tapi secara tidak langsung sebenarnya kita yang tidak up to date dari segi kreativiti. Okey, Kak Mi saya nak tanya, macam mana kes kalau dapat pelakon-pelakon macam ni yang bijak-bijak macam ni? Aku suruh buat macam ni je lah. Kau nak suruh buat macam ni pula. Dia pula yang macam, dia bawa bincang. Bawa berbincang kan. Tapi kadang-kadang pengarah dia dah envision something. Dia dah visionkan dia nak macam ni kan. Itulah maksudnya. Kalau watak yang dia bawa tu akan terpaksa menjatuhkan maruah dia dan dia sanggup sebab kerana dia menerima rezeki tadi. Tapi menjatuhkan maruah tu yang macam mana? Adakah selepas kalau dia bawa juga watak tu? Okey, kami sebagai penerbit kami nak juga cerita tu seperti yang ditulis. Seperti yang tertulis dan pengarah pun setuju. Dan dia terpaksa bawa watak tu. Dan dia nak cuba nak menutupi, mencari satu jalan kreativiti yang lain supaya maruah dia tidak tergugat. Kami rasa tak boleh kot. Tak, maksud Farah, dia bukan menolak scene itu. Tetapi Tapi scene tu macam mana nak disampaikan. Okey, contoh ini FB Live. Contohlah scene itu ada dia buka baju. Dalam description, membuka baju menampak dia punya yang sini. Adakah kami nak buat benda tu atau kami just ambil shot kat sini je? Action je. Masuk Farah benda tu. Ke kami nak buat terus? Memang buka ataupun begitu? Kami nak, dia punya, tu masuk Farah. Dia bukannya indirect translation. Dia ada dia punya kiasan-kiasan. Itu saya masukkan. Itulah kreativitinya tu. Maksudnya kalau kami buat juga yang macam itu, maknanya dia menjatuhkan maruah sebagai producer juga. Kami pun kena kecam. Kena sekali. So sekarang ni maruah kita harus menjaga yang mungkin daripada persoalan awal tu adalah kreativiti boleh mempertahankan maruah. Betul. Kreativiti boleh mempertahankan maruah. Kreativiti itulah. Asalkan kita kreatif, kita tahulah macam mana cara nak pusing dia. Bila ada perbincangan yang kita mencari titik tengah yang terbaik untuk semua 360 punya segi, insya-Allah. Tapi kena bahas tu benda berisi lah. Janganlah macam aku tak nak buat scene ni, tak kira aku tak nak. Tak boleh lah. Farah selesa tak bila tengok rata-rata filem sekarang ni banyak mengeksploitasi wanita. Contohnya lucah, simbol seks, menjadi mangsa. Selesa ataupun tidak? Kalau ikutkan saya tak suka sangat sebab dari zaman dulu selalu perempuan punya cerita je part itu. Okey? Dan di mana ada setengah minta maaf, ada setengah pelakon yang memang direct translation. Dia tidak bermain. Kan? Itu secara tak langsung penonton akan dapat benda yang negatif. Sayang kalau dia dapat main, tak kisah macam Kak Bi kata bimbo ke apa. Kalau dia pandai warna kan, dia akan jadi cantik. Dia pelakon kena buat homework. Itu saja. Itu dia. Dapat tak kisahlah dapat apa pun, yang penting kena. Tak kisahlah watak apa, pada saya watak walaupun watak ekstra, dia juga pelakon, watak dia sangat berat. Kak Mi pula, selesa tak dengan keadaan sekarang apabila melihat eksploitasi yang berlaku dalam filem ni? Selaku penerbit, selaku pengarah, kami rasa berada di landasan yang betul tak? Ya, kami rasa it's okay. Bukan selesa ke tak selesa tu beside the point. Tapi kami rasa it's okay untuk kita tonjolkan benda tu sebab dalam realiti begitulah keadaannya. Realiti ni memang berlaku. Ya. Bila kita tengok karya-karya filem kita, dia kita nak mengangkat martabat wanita, mengangkat orang kata posisi wanita tu supaya mungkin sama ataupun lebih tinggi. Jadi bagi Farah sendiri, macam mana apa yang perlu dilakukan sebagai anak seni, orang yang dah berlakon lebih 100, lebih drama, saya baca kan. Orang memang hebat lah kan. Baru je. So apa yang perlu dilakukan? First kali skrip lah. Garapan tu kan. Dia berbalik kepada skrip lah. Kalau skrip tu bagus, ke arah mana skrip tu nak ditonjolkan. Watak apa, tak kisahlah watak apa pun, Waimah penjual nasi lemak pun, ada juga jahatnya, okey, ada juga baiknya, sama juga watak pelacur pun ada baiknya. Tapi dia berbalik kepada skrip. Kalau skrip tu kuat, sangat seimbang, insya-Allah akan nampak watak wanita tu. Tapi kita nak tak nak, kita kena terima hakikat macam Kak Mi cakap. Sejauh bagus mana perempuan tu, sejauh mana kata hebat perempuan tu, lelaki tetap hebat. Tapi kalau skop cerita filem itu adalah ke arah wanita lah.
Tapi janganlah dia menjatuhkan kawan lelaki ni. Dia kena seimbang lah kan. Dia kena seimbang. Apa-apa hal pun kena seimbang. Tak kisahlah watak apa yang ditonjolkan, kena seimbang. Dia kena seimbang. Bagi seorang pengarah, seorang penerbit pula, apa yang perlu dilakukan? Kalau tadi kita dah dapat jawapan daripada pelakon, sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia penghasilan filem ni Kak Mi, apa yang perlu dilakukan oleh penggiat-penggiat filem kita, pembikin filem kita untuk menaikkan maruah dan juga martabat? Tadi kalau Farah cakap tadi, skrip dia kena betul. Dari Kak Mi pula mungkin garapan pengarah ke ataupun penerimaan penonton yang nak menyaksikannya ke? Ya, you dah jawab soalan you sebenarnya. Tu dia. Penonton kita. Kita sebagai orang-orang seni, orang penerbit, pelakon, pengarah, kadang-kadang kita nak buat sesuatu, kita tak tahu apa yang penonton nak. Dan of course, wujud filem ni harus datang daripada skrip. Kalau tak ada skrip, takkan jadi apa-apa. Jadi kalau skrip tu hodoh, dia terpulang kepada kreativiti pengarah tu untuk mencantikkan skrip tu. Dan peranan yang paling penting, pelakonnya. Pelakon juga. So semua daripada skrip. Itulah kita panggil. Tapi yang menulis skrip ni adakah orang-orang yang bergelumang dalam pengalaman kehidupan di luar sana? Itu. Adakah dia orang yang memahami penonton-penonton kita? Masyarakat terlalu banyak kadang-kadang bila cerita-cerita macam ni yang penonton nak tengok. Kalau memperkasakan wanita, dia tak nak pergi tengok pula kan. Dia depends lah. Kalau dah tiap-tiap hari bagi McDonald, of course lah penonton akan McDonald. Tapi dia berbalik apakah yang disuap. Kalau dah macam contoh lagu lah satu lagu baru dikeluarkan. Lagu tak apa-apa, lagu tak apa-apa dah sebenarnya. Tapi pagi, petang, siang, malam di corong radio, secara tak langsung kita akan hafal lagu tu. Terikut. Lagu yang bagus, seminggu sekali, 2 hari sekali. Terus lupa. Teruslah orang lupa. Sama juga dari segi orang kata drama. Sebab tapi kita kena ingat penonton sekarang sangat bijak. Yes. Kena penonton tahu, sangat bijak. Penonton sekarang sangat bijak kerana semuanya di hujung jari. Ya, cerita betul. kita tak best, dia boleh beritahu cerita lain. Betul. Nak kata penonton kita tak fikir, dia tengok cerita luar semua cerita berat-berat. Betul. Kena fikir yang tu. Itu dia. Okey, secara rumusannya wanita adalah insan yang sangat penting dalam komuniti kita dan untuk pembangunan negara, untuk orang kata pembangunan insan dan sebagainya, dan industri perfilman tanah air ni mampu untuk menaikkan lagi martabat wanita setaraf dengan lelaki ataupun orang kata sama-samalah kan, tak payah siapa tinggi siapa rendah. Kita sekarang ni orang kata balance. Dia tak boleh setara. Tak boleh juga. Tak boleh. Dia kena bawah sikit sebab perempuan adalah pembantu. Yang tu kita kena terima. Pembantu yang sangat kuat, saya setuju tadi. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu-tetamu kita, Raja Azmi, Farah Ahmad kerana sudi berkongsi buah fikiran kepada kita, dan kepada anda terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share, dan pastikan anda bersama kami Spotlight Tanpa Prejudis minggu depan dengan topik yang mungkin lebih panas ataupun mungkin yang lebih kontroversial, juga bersama dengan tetamu-tetamu kita. Dan jangan lupa untuk bersama-sama temu janji kita hari Sabtu jam 9 malam dan ulangannya di TVS hari Khamis jam 10.30 malam. Untuk itu saya Aulas Syari, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Awak dah lain. Awak dah macam Tok Haji, tahu tak? Kau fikir janji kau. Sekarang tiba. Ustaz Amir, pada kenal saya. The famous Ghostbuster. Aku tak takutlah dengan kau. Kau wujud untuk sesatkan aku. Tolong Ustaz Amir. Saya tak boleh hidup seorang. Udah maafkan aku dah.